أشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, yang dimuliakan Tuan Imam Ustaz Rahim, yang saya kasihi para ahli jawatan kuasa dan juga para pegawai masjid, seterusnya tuan-tuan, puan-puan, pakcik-makcik, abang kakak, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, kita merafakkan setinggi rasa kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin dan limpah kurnia Allah, pada malam ini dapat lagi kita bertemu, hadir ke Masjid Al-Hasan ini untuk sama-sama kita menunaikan solat fardu maghrib secara berjamaah. Dan seperti biasa, menunggu masuknya waktu Isyak, kita akan meneruskan pengajian kita dengan kita membaca hadis-hadis hukum yang dipetik daripada kitab Bulughul Maram. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sebelum daripada kita masuk kepada sambungan kitabut talaq, babut talaq, minta maaf, bab berkenaan dengan talaq yang kita ambil pada minggu yang lepas. Di sini ada beberapa perkara sebagai murajaah, beberapa permasalahan yang kita akan tengok sebelum daripada kita sentuh bab talaq. Yang pertamanya iaitu berkenaan dengan solat duha. Yang pertama berkenaan dengan solat duha. Solat duha ni adalah daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waktu solat duha adalah apabila matahari itu telah terbit penuh dengan kadar satu, kita panggil segalah, dalam bahasa Arab qadri ramah, iaitu seperti tombak, tingginya tombak. Kalau kita letak lebih kurang 20 minit tak silap selepas daripada waktu terbit matahari, selepas pada terbit matahari lebih kurang 20 minit, itu adalah kadar yang kita gunakan di Malaysia. 20 minit ke 27 minit saya tak pasti, tengok kepada takwim kita. 27 minit 27. Lepas tu dia, sebahagian dia letak negara-negara yang lain ada yang letak 15 minit. Ada yang dekat takwim dia pun tak letak terus ibadah. Cuma kita katakan di sini itu adalah waktu permulaan. Dan waktu pengakhiran kepada solat duha itu adalah apabila sebelum daripada matahari itu berada tegak di atas kepala. Dia bukan sebelum daripada zuhur, dia sebelum daripada matahari itu tegak di atas kepala. Tu kalau kita diberi peluang untuk buat kalender, takwim, sepatutnya dia kena ada satu lagi waktu tegak di atas kepala tu matahari bila? Sebelum tergelincang. Sebahagian para ulama kata lebih kurang 15 minit sebelum masuk waktu zuhur, ataupun 10 minit sebelum masuk waktu zuhur. Sebab apa kita kata sebelum daripada tegaknya matahari di atas kepala? Kerana apabila tegaknya matahari di atas kepala adalah salah satu daripada waktu yang diharamkan untuk solat. Waktu diharamkan untuk solat itu ialah dalam hadis sebut, hadis yang sahih, adalah apabila terbitnya matahari sehinggalah sempurna matahari itu terbit. Ketika mana matahari itu berada tegak di atas kepala, dan ketika mana matahari itu hendak terbenam sehinggalah penuh ianya terbenam, maka lepas pada waktu itu baru masuk waktu maghrib. Waktu yang mana matahari sedang duk tenggelam tu, itu juga adalah waktu yang mana haram solat, seperti mana matahari berada terpacak di atas kepala. Sebahagian orang yang solat duha, dia nak solat zuhur 10 minit sebelum nak masuk zuhur dia solat duha, hak tu tak dapat.
Kerana waktu tersebut adalah waktu rembang. Dia rembang. Waktu rembang, mana pada waktu itu adalah waktu yang tidak boleh untuk kita solat, melainkan solat zawatil asbab. Apakah yang dimaksudkan dengan solat zawatil asbab? Solat yang bersebab. Kita masuk 10 minit sebelum pada masuk waktu zuhur, masuk ke dalam masjid, kita nak berzikir ke, kita nak baca Quran, jadi kita nak duduk. Jadi sebelum nak duduk, kita solat tahiyatul masjid dua rakaat. Hatta kita masuk ke dalam masjid sebelum daripada nak azan. 2 minit, 3 minit lagi nak azan. Sedangkan waktu itu adalah waktu yang tak boleh solat. Jadi sebab kita nak masuk ke dalam masjid, nak duduk dalam rumah Allah, nak berzikir, nak baca Quran, nak tenang-tenang sebelum daripada nak menunaikan ibadah solat, maka pada waktu itu kita solat 2 rakaat tahiyatul masjid. Itu adalah solat zawatil asbab, iaitu solat yang bersebab dibenarkan. Tapi solat-solat yang biasa adalah contoh solat sunat mutlak dan sebagainya, itu adalah tidak dibenarkan. Kerana apa? Kerana pada waktu itu adalah waktu yang dilarang solat. Jadi waktu duha habisnya itu adalah, kita katakan, kita ambil ihtiyat, berhati-hati lebih kurang 15 minit sebelum daripada masuknya waktu zuhur. Jadi kalau ada orang mai awal, dia mai awal untuk solat Jumaat pada hari Jumaat, dia tengok jam ada 15 minit lagi sebelum daripada masuk waktu azan Jumaat itu, maka pada waktu itu dia tak payah sembahyang lah. Tapi kalau dia mai pukul berapa? Pukul 11.30, ada pukul 11.30 ke masjid, boleh tak boleh dia nak solat duha? Masih boleh. Tapi dalam kadar 15 minit itu kita ambil dalam rangka ihtiyat, berhati-hati, kerana kita pun tak tahu matahari duk terpacak atas kepala tu pukul berapa. Jadi sebahagian para ulama dia tulis 15 minit sebelum daripada apa? Sebelum daripada 10 hingga 15 minit sebelum daripada tergelincirnya matahari, iaitu masuknya waktu zuhur. Berkenaan dengan solat duha ini, memang ada sabit daripada hadis Nabi SAW, baginda pernah solat duha 2 rakaat. Dalam hadis sebut boleh 2 rakaat, dalam hadis juga sebut 4 rakaat, dan boleh pi sehingga 12 rakaat. Yang mana Nabi SAW pernah solat pada waktu pagi, iaitu sebanyak 12 rakaat. Dan Nabi SAW pernah berpesan kepada sahabat, antaranya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang mana dalam hadis yang sahih, Nabi SAW berpesan kepada dia untuk dia menjaga 3 perkara, iaitu yang pertamanya adalah puasa 3 hari dalam sebulan, yang keduanya adalah menunaikan solat duha, dan yang ketiganya adalah dia tidak tidur melainkan menunaikan solat sunat witir. Itu adalah pesanan Nabi SAW kepada Abu Hurairah, yang mana itu menunjukkan bahawa pensyariatan kepada solat duha itu. Jadi berkenaan dengan kelebihan solat duha ini, dia ada satu hadis Nabi SAW riwayat Imam Muslim, yang mana Nabi SAW kata apa? Seseorang itu apabila dia bangun pada waktu pagi, maka bagi setiap sendi-sendinya itu perlunya kepada sedekah. Maksudnya balasan dengan Allah berikan kepada kita nikmat tubuh badan itu, bagi setiap sendi itu adanya sedekah. Maka Nabi SAW kata apa? Setiap daripada tasbih subhanallah itu dikira sebagai sedekah. Setiap daripada tahmid dikira sebagai sedekah. Maksudnya apa? Setiap sendi anggota badan itu untuk melahirkan rasa syukur, antaranya dengan kita bertasbih kepada Allah, menyucikan Allah, subhanallah. Adapun subhanallah, subhanallahul azim, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdih, ataupun kita bertahmid alhamdulillah. Dan Nabi SAW kata lagi, dan setiap daripada tahlil itu, tahlilatin sadaqah,
Setiap daripada tahlil kita menyebut la ilaha illallah, itu juga adalah daripada sedekah. Setiap daripada takbir Nabi kata Allahu Akbar yang kita sebut pada setiap pagi, itu dikira juga sebagai sedekah. Wal amrun bil ma'ruf, dan setiap daripada perkara yang kita suruh kepada kebaikan adalah sedekah, dan mencegah kemungkaran juga adalah sedekah. Dan Nabi buat kesimpulan, wa yujzi'u min zalik, maka memadai dengan semua itu tahlil, tahmid. Tahlil tahu tuan-tuan, bukan majlis tahlil. La ilaha illallah tu tahlil. Tahlil, tahmid, takbir, tasbih, al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, mencegah kemungkaran, menyeru kepada kebaikan. Nabi kata itu semua sedekah. Maka memadai dengan semua itu untuk memberi hak kepada sendi-sendi manusia ini adalah dengan min raq'atani yarka'uha, minta maaf, raq'atani yaq'uhuma, minta maaf, min ad-duha, iaitu apabila seseorang itu menunaikan 2 rakaat yang dia rukuk padanya itu daripada solat duha. Maksudnya itu kepentingan solat duha. Solat duha ini adalah untuk pada masa yang sama melahirkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita melahirkan rasa syukur itu adalah dengan kita melaksanakan solat, dan antaranya disebutkan dalam hadis secara khusus itu, iaitu dengan menunaikan solat duha. Jadi ini antara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kalau bolehnya itu kita tunaikanlah. Bukan kalau tak ada kerja apa-apa kita solat duha lah. Dan berkenaan dengan solat duha ini, dia waktu solat duha itu adalah kita sebutkan tadi apabila matahari telah penuh naik dan kadar segala, yang mana sebahagian orang namakan sebagai solat isyraq. Kata para ulama, solat ini juga dinamakan, solat isyraq ini juga dinamakan sebagai solat duha. Salatul duha fi awwali waqtiha, iaitu solat paling awal dinamakan sebagai solat isyraq, solat duha yang paling awal. Ada orang kata isyraq ni solat yang lain, duha ni solat yang lain. Dia sebenarnya itu adalah tasmiyah saja tuan-tuan. Tasmiyah ni apa? Penamaan. Dalam bab solat ni Nabi tak sebut pun ni nama solat sekian, ni nama solat sekian. Tak banyak hak Nabi sebut. Contoh solat taubat, Nabi tak nama pun solat taubat, tapi Nabi kata apa? Solat 2 rakaat, lepas tu minta taubat kepada Allah. Bila seorang itu dia melakukan dosa, solat 2 rakaat, minta taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka para ulama nak memudahkan orang nak faham, maka disebutkan apa? Solat apa? Solat sunat taubat. Jadi bila solat pada waktu duha, solat sunat duha. Awal waktu sebahagiannya sebut solat apa? Solat sunat isyraq. Tak kira lah nama isyraq ke nama duha ke, tapi solat itu adalah solat apa? Solat yang ada di dalam agama. Yang mana berkenaan dengan solat isyraq ini, di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebut man shallal ghadata fi jamaah, siapa yang solat subuh itu secara berjamaah, kemudian dia duduk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maksudnya dia tunggu sehinggalah matahari itu terbit, kata para ulama dengan kadar segala itu, kemudian dia solat 2 rakaat, itu yang namakan solat isyraq. Para ulama sebutlah nak bagi mudah. Tapi sebahagiannya sebut ianya adalah duha, iaitu duha pada awal waktu. Maka kata Nabi, kanat lahu ka ajri hajjah, pahalanya seperti mana pahala orang yang buat haji dan juga umrah. Tamatin tamah, lengkap. Maksudnya tu balasan pahala dia. Tu kalau boleh siapa mai dengar kuliah subuh tu cuti-cuti dia tunggu Ustaz.
Dia tunggu sat lepas habis, kadang dah habis kuliah subuh tu lepas daripada apa? Lepas daripada apa? Habis waktu dah terbit matahari dah, sebelum balik dia solat 2 rakaat. Dia solat 2 rakaat. Kalau masjid buka tak apalah. Kalau Covid masjid tak buka, dia tunggu kat luar. Kat luar pun dia sembahyang. Kalau dia betul-betul nak tunggulah. Kan? Kalau orang kata tunggulah sat, kan? Tapi yang nak sembahyang tu seorang 2 ya. Jadi kita sebut maslahatul ammah muqaddamah ala maslahatin khassah. Maslahah umum itu perlu diutamakan daripada maslahah sebahagian orang. Jadi tak salah duduk kat luar tunggu. Kalau dia nak apa? Dia nak solat isyraq itu. Itu adalah berkenaan dengan solat duha. Afdal solat duha bila? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salatul awabin haina tarmadu al-fisal. Solat awabin, solat duha itu, awabin tu dia adalah solat duha. Yang sahihnya solat awabin adalah solat duha adalah ketika mana tarmadul fisal. Tarmadul fisal ni apabila telah rasa bahang panas, yang mana apabila seekor anak unta dia berada di padang pasir, dia start angkat kaki dah, sebab dia punya tapak kaki dia tu tak kerah lagi. Maka bila panas dia angkat kaki. Maksudnya kata para ulama, bila start rasa bahang, itu adalah waktu paling afdal untuk solat duha. Itu berkenaan dengan solat duha. Satu lagi permasalahan yang timbul sini adalah berkenaan dengan apabila kita solat. Ada persoalan. Sebenarnya dia ada video baru ni, orang viral video tu rasa lama dah. Berkenaan dengan orang makmum yang solat, bagaimanakah kadar bacaan, ataupun apabila seorang itu solat bersendirian, solat yang sir. Solat sir ni solat apa? Solat yang dia tak jahar, tak kuat baca. Setakat mana kadar bacaan yang perlu dia baca? Kalau dia baca solat sir itu dalam hati, sah ke tak sah? Yang kedua, dia baca bitahrikil lisan, dengan menggerakkan mulut, bitahril fami wal lisan, dengan menggerakkan mulut dan juga lidah, adakah sah ataupun tidak? Biduni saut, tanpa ada suara. Yang ketiga, jika dia solat, solat itu yang mana dia baca sehingga telinga dia dengar, macam mana keadaannya? Para ulama berbeza pandangan di sini. Sebahagian daripada para ulama mazhab Hambali, mazhab Syafi'i, mereka menyatakan bahawa bila seorang itu membaca, dia nak kena dengar di telinga dia. Dengar telinga dia, bukan telinga orang. Bukan telinga orang, telinga dia. Betul lah pandangan seorang ustaz tu, dia nakal. Dia kata wajib. Memang ada pandangan wajib. Tetapi hak kata tak boleh bisik, tak boleh bunyi alhamdulillah rabbil alamin. Dia kena alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim. Hak ni adalah satu pandangan wallahu alam, minta maaf saya sebut, ghulu di dalam agama, menyusah-nyusahkan orang. Perkara ini dijawab oleh sebahagian para ulama, antara Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin. Dia kata makna al-qiraah, bacaan dalam solat itu, walaupun biduni sautin, tanpa ada suara, dia dikira sebagai bacaan. Kalau orang nak kata bacaan itu mesti didengar oleh orang yang membaca, datangkan satu dalil yang jelas perlu dengar bacaan itu. Mudah ya dalam agama, tuan-tuan. Itu sebab apa? Nabi SAW kata, innahu man ya'ish minkum min ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Nabi kata, siapa yang hidup selepas daripada aku ini akan lihat perbezaan yang cukup nyata. Perbezaan dalam agama yang banyak, Nabi kata. Nabi bila banyak hak ni kata, kena dengar. Bila dengar tu dia tak boleh dengan berbisik, ada hak dia tak boleh berbisik, ada hak kata cukup dengan dengar cara berbisik, ada yang kata kena dengar sebiji-sebiji, ada yang kata apa?
baca dengan mulut pun cukup, dengan lidah pun cukup. Ada yang kata baca dalam hati pun kira boleh baca juga tu. Banyak pandangan. Kita nak ikut yang mana? Betul ada pandangan ulama dalam bab tu. Tapi kita, Nabi suruh, bila banyak pandangan, Nabi suruh pilih yang ada hujah, yang ada kekuatan sumber daripada Al-Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang ada kekuatan sumber hujah daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah tidak perlu untuk dengar suara. Tak ada syarat pun. Kita tidak boleh meletakkan sesuatu syarat apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tak pernah syaratkan. Bila sebut istilah baca itu ada orang baca bitahrikil lisan, dengan lisan. Tetapi baca dengan hati tidak ada. Tidak dinamakan dengan hati itu sebagai bacaan. Melainkan ianya dimaafkan barangkali bagi orang yang lumpuh satu anggota badan, mulut tak boleh gerak, lidah tak boleh gerak, ayat liak duk terkeluar saja, tapi akal berfungsi. Pada waktu itu baru boleh baca dengan hati. Tanam kat hati. Kan? Tapi kalau boleh baca, kata para ulama, wajib untuk baca dengan lisan, sebab bacaan itu adalah dengan lisan walaupun tidak didengari. Sebab Nabi bila baca, Nabi baca macam ni ya? Tak, Nabi baca, nampak bergerak janggut Nabi SAW. Kata para sahabat tahu Nabi membaca sesuatu itu apabila nampak janggut. Maksudnya apa? Walaupun tak dengar, tetapi janggut itu kelihatan. Maksudnya Nabi menggerak-gerakkan lisan. Sebahagian kita solat Allahu Akbar, duduk macam ni diam. Tahir awak tak baca ni, budak-budak sekolah lah, malah. Budak-budak sekolah ni malah, duduk asrama malah. Tu tak sah sembahyang ni tu. Apa pula tak sah? Baca ni kena gerak mulut. Betul ya? Kena gerak mulut. Kena apa? Lisan kena bergerak. Dan sebaik-baiknya bila kita baca tu, kata para ulama, kena raikan juga makharijul huruf. Tu bila kita baca, bukan sekadar kita baca alhamdulillah maka waladhdallin, betul-betul lah makhraj dad di mana. Ni semua ada kan. Baca, kata para ulama, walaupun dalam keadaan sir, keadaan yang apa? Keadaan yang diam, telinga kita tak dengar, telinga orang lain pun tak dengar, tapi bacaan itu mesti dalam keadaan apa? Bertajwid. Bukan tajwid tu perlu panjang. Tak, makhraj huruf tu sekurang-kurangnya betul, sebut betul lah. Apa tak tahu. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Biar dengar boleh beza ha dengan ha tu. Walaupun apa? Walaupun bacaan itu bacaan yang tidak jelas di telinga kita maupun telinga orang. Okey, itu satu perkara. Bagi orang yang nak berpegang kepada bacaan itu perlu didengari oleh telinga sendiri, boleh tak boleh? Boleh. Tapi jangan bagi jelas di telinga orang. Faham tak? Faham. Yang berpegang bahawa nak sah adalah dengan bacaan itu didengari oleh telinga sendiri, silakan. Tak ada masalah. Cuma jangan bagi dengar di telinga orang. Bila terlalu kacau orang yang lain nak sembahyang, tu masalah juga. Tapi saya tak tahu tuan-tuan, walaupun orang baca deras apa, saya tak ada masalah. Kan? Terpulang pada tuan-tuan lah. Yang saya tak boleh tu hak duk bis tu tak boleh. Saya rasa nak berhenti, nak pam kali bagi. Hak tu hak saya gerak. Tapi kalau orang baca tapi saya Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahman, saya tak ada masalah. Betul, saya tak ada masalah. Saya dengan dunia saya solat, saya tak ada masalah bab tu. Tapi haduk bis mai imam rukuk, alhamdulillah boleh rukuk dengan imam.
Dan kepada tak dan. Hak tu saya geram lah. Tak ada orang masjid ni tak dengar. Ketidak dengar habis satu masjid. Baik. Itu adalah dalam bab bacaan apa? Bacaan di dalam solat. Sikit saya sentuh. Kalau dalam dia solat berjamaah secara sir. Secara sir ni dia solat asar ataupun rakaat ketiga, keempat dan ketiga, keempat rakaat yang sir pada solat maghrib ataupun isyak. Dia tidak membaca. Dia galik duk teringat gelung ayak dia, gelung petak. Ya, dia duk teringat apa punya dia punya ni dia galik kan. Maka yang rajihnya pada pandangan ulama adalah tidak sah. Sebab yang sah itu adalah yang pertama apabila imam membaca. Apabila imam membaca dia kuat, maka pada waktu itu bacaan imam, bacaan makmum adalah bacaan imam. Itu yang pertama. Yang kedua, apa ma'zur jika dia terlambat. Terlambat ni macam mana? Dia melambat. Tidak imam dah apa nak habis baca dah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dia bawa Allahu akbar. Imam pun Allahu akbar, imam rukuk, maka pada waktu itu bacaannya ditanggung oleh imam. Dia rakaat pertama, rakaat kedua dia bersama dengan imam, rakaat ketiga dia duk kali, dia fikir benda lain, Fatihah pun tak baca. Maka pada waktu itu rakaat itu tidak sah baginya menurut majoriti para ulama. Sebab tidak ada sebab, kerana dia perlu membaca di situ. Jadi apa perlu buat? Dia perlu tambah satu rakaat lagi kerana dengan sengaja dia tidak membaca. Dia ghalib tengah duk sembahyang. Begitu kalau bacaan kuat, maka ianya adalah tak menjadi masalah. Walaupun sebahagian pandangan hak kata wajib juga baca bila imam baca kuat, tapi pandangan juga yang kuat apabila imam membaca tu kena dengar. Mau imam baca wajib dengar. Mau imam tu duk baca Fatihah pun kita tak dan baca. Lepas tu baca surah pula. Dan di dalam solat tidak ada istilah imam perlu menunggu makmum baca Fatihah. Tidak ada. Sebagai imam Allahu akbar ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Dia pun apa? Diam. Tunggu makmum baca Fatihah. Tak ada dalam ajaran Nabi macam ni. Tak disebutkan. Berhenti sekejap itu hanya untuk nak bersedia masuk kepada surah yang lain. Tak ada istilah nak suruh makmum perhabis Fatihah dulu. Wallahu a'lam, tak ada hadis lah. Kalau tentu ada hadis itu tunjuk saya. Kalau ada lah. Jadi tu sebab kalau bagi saya lebih memilih untuk membaca ialah secara kita katakan makmum tu dengar. Tapi dia ada hadis lah juga dalam bab tu, tapi hak kata imam kena tunggu makmum baca Fatihah, hak tu saya tak tahu. Hak cerita makmum kena baca, hak tu ada. Tapi hak kata imam kena tunggu makmum baca, hak tu tak ada. Semua ni kita dah bahas 3 tahun lepas. Mau ingat tuan-tuan. Kan? Kita dah bahas bab baca dengan tak baca, kedua-duanya adalah boleh, kedua-duanya adalah pandangan yang mu'tabar. Tetapi imam menunggu makmum baca Fatihah, hak ni saya tak tahu ada hadis ataupun sebab tu macam mana dalam bab tu, wallahu alam. Baik. Waktu syuruk adalah waktu terbitnya matahari. Tu waktu syuruk. Syuruk tu isyraq. Syuruk tu isyraq. Dia nak tahu matahari terbit penuh, itu adalah waktu syuruk. Dan waktu masuk waktu duha tu wallahualam kata para ulama adalah selepas daripada lebih kurang waktu syuruk tu 27 minit. Hak tu yang disebutkan. Wallahualam. Baik. Kita hukum qauli ini apabila kita berjemaah, kita kena berjaga-jagalah supaya jangan ganggu jemaah lain. Dia qauli ke fi'li ke semua sama ya.
Jangan kacau orang. Jangan kacau orang. Kacau ni macam mana ada orang apa? Tak duk wah-wah duk baca, kita kata ish. Kan baca ada hak ada gerak badan, bodoh nak terlompat bodoh. Tahu ni pening kita tengok. Kan? Kadang-kadang macam tu kepala kita habis kita macam mana orang mayang kepala duk macam tu. Kita duk tepi duk buat apa? Hak duk belakang kita apa? Pening. Ada tak apa kan tuan-tuan, kalau yang ada tu kita cuba untuk berubah sikit-sikit insya-Allah. Kan? Kita kalau ada orang macam tu jangan kita terus nak ni dia main masjid walhamdulillah sabar-sabar Ustaz nah. Sabar-sabar Ustaz. Kalau kita duduk cengih hilang satu orang pada masjid. Kan hilang satu orang pada masjid. Tapi masjid ni tak ada apa salah insya-Allah. Kan jadi dia qauli ke fi'li ke apa saja tindakan hak dia buat apa bagi orang lain masalah susah nak kata haram tu kita katakan mungkin tak haram lah tapi mengganggu orang lain lah kan baca contoh baca terlalu kuat ada orang tak boleh dengar walaupun saya boleh dengar ada orang lain tak boleh dengar tapi hak boleh dengar hak tu saja hak bismillah tak lepas-lepas nak baca Fatihah hak tu saya berheran hak tu pun kalau jadi macam tu Nabi ajak apa? Nabi suruh baca isti'azah. Nabi kata fahuwa khanzab. Tu adalah sekok setan namanya khanzab dalam hadis riwayat Imam Muslim. Bila jadi demikian Nabi kata apa? Baca auzubillahi minasyaitanir rajim. Ludah kiri bawah. Ludah syarat lah. Ludah syarat. Maka kata sahabat tu bila dia buat apa yang Nabi suruh, maka selepas daripada itu dia tak ada masalah ada solat. Dia sama ada dua benda ya. Tapi ini tak berapa bagus. Orang jekah seorang ataupun apa dia baca auzubillah tu sampai dia lega lah. Dia bawah-wah ni orang tengking. Kalau isteri kita jenis duk apa anak-anak hak jenis duk picek gas 2-3 kali tu, kali ketiga dia pergi dapur tu dia duk picek gas tu lagi kan. Tengking dapat tu. Kan? Tengking tu dia lega, setan lari. Ataupun jenis duk picek pintu 2-3 kali. Kunci kata kunci, waktu kali ketiga dia nak pi tu pejekah sekali. Jekah tu dia lega, dia tak picek dah. Abadul abad sampai bila-bila. Saya pernah sadar tuan-tuan, saya ada pangai dulu. Waktu tahun 2. Wuduk tak habis. Wuduk ni saya pi awal dulu ke sekolah kat Matri dulu. Mai wah-wah. Wuduk ni saya wuduk lama nak wuduk, basuh tak puas, basuh tak puas, basuh. Katakanlah asar tu 4.20, kami kena duduk atas surau 5 minit sebelum azan. Maka 3.40 tu saya duduk dekat tempat wuduk seorang-seorang, duduk wuduk. Sampai lama-lama ada gamaknya orang duduk perhati, mai abang sini tu. Dia tengking dalam apa tempat wuduk tu. Tempat wuduk tu dia besar tempat wuduk tu. Dia besar. Lah tak ada dah. Dulu dia tempat wuduk hak besar. Memang dia begaung. Sekali tengkingnya lega. Lega dengan macam tu ya. Tu saya kata tengking tu tu saya nampak macam kita kata oh tak inilah tak beradan. Tapi kalau orang tu kita kenal kita tengking ya. Kalau orang tak kenal jangan kita tengking ya. Tapi parti semua aku ada jantung apa. Jangan tu kan. Kena tu lega. Lepas tu ambil wuduk tu waktu asar. Malam tu ambil wuduk sampai esok ni aku heran. Dalam hati kata, heran aku lega dah. Mai penyakit tu ada kot 3 bulan. Sebenarnya tuan-tuan, penyakit was-was ni dia mai sebab apa? Sebab kita ni berusaha untuk nak mencari khusyuk di dalam ibadah. Percaya? Sebab kita nak mencari khusyuk dan benda yang terbaik di dalam ibadah, maka syaitan datang kacau kita. Sebab syaitan ni dia datang dalam keadaan pelbagai keadaan. Jadi sebab kita nak khusyuk ni, tu semayang duk auzubillahi minasyaitanirrajim. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Allah. Nak apa tu? Nak khusyuk dia tak? Dia nak dia duduk di dalam satu alam hak mana tidak ada orang kacau dia,
dia dengan Tuhan. Semua tu kerana dia inginkan khusyuk. Macam tu juga bila orang berwuduk, hak tak puas tu sebab apa? Hak tak puas berwuduk tu sebab dia nak sempurna. Dia takut kalau ada tempat hak tak kena ayat semayang ni. Nabi kata apa? Wailul lil aqabi minan nar. Celakalah, dia dengar hadis tu, dia takut tu. Celakalah tumit kaki yang mana tidak kena apa? Tidak kena ayat wuduk itu dengan api neraka. Jadi dia pun usah. Padahal pada waktu itu datang syaitan kata tak okey lagi. Mai sapu kepala. Bila sapu kepala, syaitan kata, "Hei, sapu saja. Kenakah tu? Kulit kepala." Baik basuh kepala, dia pun ambil ayat pak bawah atas kepala, habis lencun. Kenapa orang ambil wuduk lencun? Mandi ke ambil wuduk? Syaitan punya kerja tu, tuan-tuan. Habis dia basuh kaki, duk rasa macam kentut. Auzubillahi minasyaitonirrajim lain. Ada ni, Pak? Ada. Ha? Lupa. Kalau okey. Kalau wah-wah, dia apa? Teruskan. Tak payah ulang. Tapi kalau syak. Kalau dia tengok pala dah apa? Dah ada ayak. Dah sapu dah tu. Tapi memang kita syak, kita tak yakin betul-betul ni. Kita syak bahawa memang kita terlupa. Sebab kita duk ingat benda lain waktu wuduk. Kan? Hak tu barulah kita apa? Naknya tak payah ulang. Sapu kembali kepala, basuh kaki. Hak tu lah yang sepatutnya dilakukan. Boleh no? Ya. Yang mana lebih baik perempuan? Rumah atau masjid? Masjid. Kak. Nabi SAW kata kan, lelaki tu afdalnya di mana? Di masjid. Dan yang tu jelaslah. Dan Nabi SAW yang berkata bagi orang perempuan itu yang terbaiknya adalah di rumah-rumah mereka. Dalam bab hadis Nabi ni dia bukan boleh difahami dengan hanya literal sebegitu. Dia perlu melihat kepada konteks. Hak ni yang mufti kita duk bahas tu. Hadis kena lihat konteks. Kalaulah kata semayang di rumah itu bagi orang perempuan tu lebih baik, kan? Dia dalam keadaan macam mana? Okey, kalaulah dia ada baby kecil. Dia kata, "Abang, kita pergi mayang jemaah lah. Kita tinggal baby ni dekat mak abang." Tak afdal di masjid. Ataupun dia perlu buat urusan rumah, banyak urusan rumah dia kena buat. Kan? Nak kemah rumah ke apa benda-benda kena jaga, ataupun isteri yang ada suami sakit di rumah. Isteri yang ada suami sakit di rumah, afdal solat di rumah ke di masjid? Jawapannya adalah di rumah tu adalah yang afdal. Sebab memang diketahui bahawa tempat seorang isteri itu adalah mentadbir rumah. Jadi para ulama bahas, seorang isteri yang bekerja di rumah padahal dalam hati dia ada keinginan nak solat jemaah di masjid, adakah dapat pahala 27 kali ganda? Ya, dapat 27 kali ganda. Tapi kalau dia berada di rumah, dia guna alasan sedemikian, pukul 7 malam, 7 petang, dia tengok drama 7 hari mencintaiku, sampai pukul 8, lepas tu guna alasan afdal salat perempuan itu adalah di rumah. Hak ni haprak. Tak. Betul haprak tak kasar sangat lah ayat. Kalau tak ada apa-apa, datang ke masjid. Yang penting apa? Dapat kebenaran suami. Malah suami, dalam hadis Nabi SAW, Nabi pesan apa? Apabila seorang hamba perempuan itu dia hendak datang ke masjid, maka janganlah kamu menghalangnya kalau dia nak datang ke masjid, dengan syarat apa?
amina minal fitnah, apabila ianya aminat minal fitnah, apabila selamat daripada fitnah. Tapi contoh dia janda segak, contoh janda nak dara segak nak berjalan kat jalan tu, orang duk perhati kan. Ramai pula sejak duk main, ramai orang membayang pakcik-pakcik membayang kat masjid. Contoh tak aminat minal fitnah, maka dia afdal di rumah. Mai malik merlak tudung Siti Khadijah tu, dia malik merlak nampak kan. Mau kereta lalu pakai tudung warna hitam, tapi dia punya manik dia tu silau mata orang bawa kereta motor walaupun dia jalan. Maka pada waktu itu dia menjadi tarikan kepada orang lain, maka tidak selamat daripada fitnah. Maka hak tu elok di rumah. Tapi kalau dia mai biasa-biasa, memang dia nak mai semayang, selamat daripada fitnah, apa jalan dalam perjalanan pun tak ada suasana itu, tidak ada orang yang nak kacau dia, memang ma'ruf sedemikian, maka ya afdalnya ada dia mai ke masjid. Kalau dia minta untuk mai ke masjid, si suami kena bagi jika selamat. Tapi kalau suami dia tak bagi sebab apa? Dalam hati duk kata apa? Ikut mulut dia kata, tak boleh, kena taat suami. Dalam hati dia duk kata, saat ni orang kata bini aku pergi masjid, suami dia tak pergi. Hak tu kena berdosa. Tak, terbalik dia tak boleh apa? Dia tak boleh halang. Sepatutnya isteri duk rumah, hak ni dah tak ada buat apa-apa, tak ada kerja nak buat apa-apa, maka mailah ke masjid. Contoh macam makcik-makcik sekalian, tak ada apa-apa. Ataupun suami apa, kita tahu tak apa, tak ada apa nak buat, kita mailah satu keluarga mai masjid. Walhamdulillah, didik isteri mai masjid, didik anak mai masjid. Kan? Yang pakcik-makcik mai, tak ada apa. Kan? Bukan ada cucu kat rumah, ada cucu. Ke dia kena mengasuh sebab anak pergi pasar malam. Anak pergi pasar malam, malam-malam kerja pasar malam, dia kena mengasuh cucu. Oh, leceh. Jenuh macam tu. Malam-malam ni orang nak main apa? Orang nak main mengaji. Baik. Ada masa nak habis dah. Baik, muslimin-muslimat dirahmati Allah sekalian, ada soalan je? Saya rasa saya tak sambung kot. Yang membatalkan solat berdeham hukumnya adalah makruh kalau tanpa keperluan. Adakah membatalkan solat? Batal solat ini adalah al-khitab ma'an nas, apabila ada percakapan dengan manusia lain. Itu baru apa? Baru batal solat. Contoh dia apa? Dia ada orang, jangan orang tua-tua orang main, orang tengah mayang. Kan? Kuih pun ada. Kawan tu sujud, dia kuih. Kuih ada orang tunjuk, orang ambil apa? Ni CCTV, ni kamera ni ada. Kan? Kita katakan kalau dia kata jangan, maka pada waktu batalatus salah. Ataupun dengan perbuatan jalan main-main saja, main-main tengah solat, batalatus salah, batal solat dia. Tapi kalau dia kan, tak ada masalah. Dia batuk, walaupun berdeham tu pada dasarnya bukan perlu sangat pun, tapi dia rasa tak selesa sikit, dia nak tak batal. Atas keperluan tidak batal, tapi saja-saja betul tak? Saya tak tahu lah, betul tak betul. Ada satu masjid ni, kami duduk sembahyang waktu kami duduk belajar tu. Dia imam ni dia tua lah, tua. ada orang sebut, kawan sebut jahat tu dia ni, tak sebut nama apa kawan. Dia kata kalau nak tahu tarawih imam tu tak lepas, mudah lah. Tak ada, dah tu mesti dia sangkut. Memang dia sangkut. Jahat betul. Kita tak pernah terfikir. Lepas tu kita pun baru terfikir, kita duduk dengar. Betul juga. Batal? Tak batal. Tak batal. Makruh. Tapi kalau dia cakap, dia batal. Dia cakap dia batal. Jadi yang menyebabkan batal tu adalah apabila dia bercakap. Qahqah ni gelak dia panggil sebagai
Su'al, batuk semua ni apa? Dia apa tidak menjadi masalah. Batuk, berdehem, bersin, sangkut-sangkut apa dia tak ada masalah. Boleh tak? InsyaAllah. Ada soalan? Sah. Sah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberat-beratkan kecuali sekadar yang mampu. Contoh imam tu suara serak dia ada masalah kan, tekak dia ke, dia semua duk dengung alhamdulillahirabbil alamin kan, dengung. Sebab apa tu imam ni dengung habis ni hidung aku semua ingui ada tak boleh buang susah mayang. Tu tak apa, tak ada masalah. Bukannya dia sengaja. Yang tak boleh tu mau apa? Mau memang dengung, memang duk apa? Duk sengau. Pada awal sampai akhir, hak tu pun tidak salah sebenarnya, tapi dia nak kena betul lah. Tapi ada orang kalau dia dah macam tu lah, tak payahlah. Tapi lambat baca Quran ni kita nak kena tempat hak tak perlu kita nak sengau, jangan kita sengau lah. Huruf ain. Di atas tu kalau kita sebut di atas tutup hidung, kalau sangkut punya bila tutup hidung, hak tu maksudnya apa? Makhraj dia tak tepat . Macam mana dalam solat? Ada orang dalam bacaan Fatihah dia bukan sengaja. Fatihah ni mudah tuan-tuan, mudah saja. Takat mana kawan tu mampu sahlah solat. Kalau hak yang jadi imam tu adalah hak tu yang paling baik. Hatta muallaf baru hafal alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Wajib kita suruh dia solat. Wajib hak tu dia mampu baca 2 ayat tu. Tak kita nak kata hang mayang pun tak ni tak sah, hafal Fatihah pun tak habis, baca pun tunggang langgang. Setakat tu dia mampu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kalau kita duk main berat dalam agama ni, apa ibadah pun tak boleh buat tuan-tuan. Tapi perlu memperbaiki diri kita daripada semasa ke semasa. Wallahu alam. Jadi saya rasa sekadar itu saja aku nak untuk malam ni, yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala. Saya minta maaf hari ni dia mukadimah soalan. Jadi bab tolak dia tak dan sambung. Hari ni kita nak sambung bab buat lawak. Buat lawak kata cerai, aku cerai hang. Buat lawak-lawak, adakah jatuh talak? Tapi tak sempat pada malam ni. Jadi pada minggu depan insya-Allah. Jadi sekadar itu saja yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala. Sila-sila sama-sama kita minta ampun. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.